إلى السماء ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. Kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sangat rahmat walaupun kepada mereka yang telah mengganggu Nabi, telah menyakiti Rasulullah SAW. Bukankah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan Rasulullah SAW terluka, bahkan gigi geraham beliau hancur, bahkan pipi beliau berdarah-darah karena terkena baju, terkena daripada panah daripada mereka orang-orang kafir. Bahkan beliau masuk ke dalam lubang jebakan daripada orang-orang kafir dan beliau masuk ke dalamnya sampai sebelah kanan daripada badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan luka parah. Sampai wajah beliau pun tertutup dengan darah karena begitu banyak daripada darah yang keluar. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar darah, beliau menadahi darah tersebut dengan tangan beliau supaya tidak jatuh di atas muka bumi ini. Karena kalau darah beliau jatuh di atas muka bumi, maka bumi akan marah kepada mereka orang-orang yang telah menyakiti daripada Nabi besar Muhammad. Beliau jaga daripada hal tersebut sembari beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayat dan petunjuk kepada kaumku ya Allah, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui bahwa aku adalah seorang nabi dan rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anama bi sahib al-maqam al-a'la sayyidina wa maulana sayyid ahli ad-dunya wa sayyid ahli al-ukhra sayyidina Muhammad al-Mustafa. فكما جمعنا وإياكم على تعظيمه ومحبته وتعظيم خلفائه من ذريته، نسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع حبيبنا محمد وخلفائه في تعظيم غاية العلم تحت لواء المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Beliau memulai daripada ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan seluruh umat manusia dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dari seluruh umat manusia dari zaman dahulu sana, mengumpulkan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh daripada penerus beliau daripada para ulama di bawah daripada bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada naungan Rasulullah, dan diberikan oleh Nabi Muhammad minuman di telaga nanti, di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mereka yang mendapatkan minuman telaga Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah sama sekali setelahnya haus selama-lamanya. قال الله سبحانه وتعالى لحبيب محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة لأهل الأرض ورحمة لأهل السماء. فقال فيه الخليل إبراهيم في ليلة الإسراء في بيت المقدس عندما قام يخطب كل نبي ورسول، فقام آخرهم كلاما وخطابا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد، فقال في جملة كلامه الحمد لله الذي جعلني رحمة للعالمين. فقام الخليل إبراهيم فقال للأنبياء والمرسلين
بهذا فضلكم محمدا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus dirimu hai Muhammad kecuali adalah rahmah untuk seluruh daripada alam semesta, baik yang ada di atas bumi ini ataupun yang ada di atas langit. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika beliau dikumpulkan dengan seluruh para nabi dan rasul, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah dan berkhutbah di depan daripada seluruh para nabi dan para rasul. Dalam isi khutbah beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'alani rahmatan lil alamin. Sungguh segala Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan diriku sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Mendengar hal tersebut, Nabi Allah Ibrahim ini beliau berdiri dan langsung berkata ke Muhammad, bihadza, dengan hal ini wahai Muhammad, engkau mengungguli dan lebih afdal daripada seluruh para nabi dan rasul. هذه الرحمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذا الوجود بوجود أعظم مولود برز لهذا الوجود، سيدنا ومولانا محمد الحامد المحمود، ورث عنه أهل بيته وأصحابه والعلماء من أمته. فعلى قدر الرحمة التي تكون في قلب العبد يكون قربه من مولاه ومن حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Rahmah inilah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh daripada manusia. Beliau adalah manusia yang terpuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmah tersebut mengalir kepada keturunan Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, kepada seluruh daripada penerus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua apabila memiliki daripada rahmat yang telah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka semua adalah orang-orang yang mempunyai tanda bahawa mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. ولما ارتفع التراحم والرحمة بين الناس نزلت البليات والفيروسات في هذا الزمان. لماذا؟ لأن التراحم قد رفع بين الناس، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. Ketika rahmat tersebut sudah sirna di antara kita, tidak ada di antara diri kita saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat ini menurunkan musibah, menurunkan virus-virus dan berbagai macam malapetaka. Itu semuanya karena tidak ada rasa rahmat antara kita dengan yang lainnya. Bukankah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam sabdanya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah orang-orang yang ada di atas muka bumi ini, pasti yang ada di langit akan berkasih sayang kepada kalian. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mensitir, beliau berkata, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Mereka orang-orang yang mengasihi antara dirinya dengan yang lain, maka dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرحم بأمته من أنفسهم. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih rahmat kepada umatnya melebihi diri mereka sendiri. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مرت جنازة كافر فدمعت عين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل يا رسول الله إنها جنازة كافر، قال صلى الله عليه وآله وسلم نسمة شردت مني إلى النار، وددت أنه مات على الإسلام ليكون في الجنان ناجيا من النيران. Pernah suatu saat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk bersama dengan para sahabat, tiba-tiba ada jenazah lewat di depan beliau. Dan jenazah tersebut adalah jenazah seseorang yang mati dalam keadaan kafir. Ketika Nabi Muhammad melihat jenazah tersebut, tiba-tiba mata beliau meneteskan air mata. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau meneteskan air mata? Di depan engkau ini adalah jenazah orang kafir." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Aku menangis karena sebab nasmatun syaradat minni ilan nar." Kata Rasulullah SAW, ada seorang manusia dia lari dariku dan dia menuju daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal aku ingin dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد أحد من أمته في النار، فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم في الجنة إلا من أبى. قال أصحابه رضي الله تعالى عنهم: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من اتبعني دخل الجنة ومن كذبني فقد أبى. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan satu pun di antara umatnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tegas Nabi Muhammad mengatakan, kullukum tadkhulunal jannah. Kalian semua ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa man ya'ba?" Siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga? Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa manittaba'ani, barang siapa yang mengikuti aku, mengikuti jalanku, mengikuti syariatku, maka dia adalah orang yang mau masuk ke dalam surga. Dan orang yang tidak mau mengikuti aku, maka dia adalah orang yang enggan dan tidak mau masuk ke dalam surga. Min rahmatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu hatta man adah lam yad'u alaihi fi ghazwati Uhud. اشتد عليه الأذى حتى كسرت رباعيته وشق جبينه ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه عندما ضرب بالسيف صلى الله عليه وآله وسلم، وحفرت له حفرة فسقط فيها فتألى شقه الأيمن وهو مع ذلك في شدة حتى أن وجهه لا يرى من كثرة الدم الذي عليه. مع هذا يحجب الدم عن سقوطه إلى الأرض لئلا يستوجب العذاب على أولئك الذين آذوه، وهو يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sangat rahmat walaupun kepada mereka yang telah mengganggu Nabi, telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan Rasulullah SAW terluka, bahkan gigi geraham beliau hancur, bahkan pipi beliau berdarah-darah karena terkena baju, terkena daripada panah daripada mereka orang-orang kafir. Bahkan beliau masuk ke dalam lubang jebakan daripada orang-orang kafir dan beliau masuk ke dalamnya sampai sebelah kanan daripada badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan luka parah, sampai wajah beliau pun tertutup dengan darah karena begitu banyak daripada darah yang keluar. Itu pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar darah, beliau menadahi darah tersebut dengan tangan beliau supaya tidak jatuh di atas muka bumi ini. Karena kalau darah beliau jatuh di atas muka bumi, maka bumi akan marah kepada mereka orang-orang yang telah menyakiti daripada Nabi besar Muhammad. Beliau jaga daripada hal tersebut sembari beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayat dan petunjuk kepada kaumku ya Allah, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui bahwa aku adalah seorang nabi dan rasul. أوذي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أوذيت وما أوذي أحد كما أوذيت، لكنه صبر حتى حصل له من الله الظفر، فأظهره الله على سائر الأنام وأظهر دينه على سائر الأديان، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون
ولو كره المستهزئون ولو كره المنافقون المعاندون. Rasulullah SAW beliau diganggu, beliau disakiti yang tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad telah mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah disakiti, aku telah dicederai oleh orang-orang yang tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi dan para rasul sebelumnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas daripada hal tersebut akan menampakkan daripada agama ini, dan Rasulullah akan berhasil daripada agama ini walaupun mereka orang-orang yang musyrik, walaupun mereka orang-orang yang merendahkan, walaupun mereka tidak suka. Pastikan bahwa agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وممن رأيناهم من مشايخنا ممن ورثوا هذه الرحمة التامة عن سيد الأنام محمد شيخنا وقدوتنا وإمامنا صاحب هذه الحولية الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري. رأينا فيه الرحمة التامة، رحمتي بطلبته، رحمتي بجميع الناس، فمن رحمتي بطلبته حتى المعاتبة لا يعاتبهم إلا برمز الإشارة. لو كان العلم يسقى بالكأس لسقاهم إياه بالكأس حتى لا يتعبهم في طلب العلم. Dan termasuk daripada orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad rasa rahmat yang luar biasa adalah guru kami, yang dimana pada malam hari ini kita memperingati daripada beliau. Beliau adalah Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Luar biasa kata beliau daripada rahmatnya, rahmat kepada seluruhnya, rahmat kepada murid-muridnya. Bahkan terkadang beliau itu kalau mau untuk menasehati, memarahi daripada murid-muridnya tersebut, beliau cuma memberikan isyarat-isyarat saja, tidak memarahi langsung kepada muridnya. Bahkan beliau begitu rahmatnya ingin memberikan ilmu kepada muridnya dengan mudah, dengan cara yang paling gampang. Kalau bisa seperti seseorang meminumkan air kepada orang lain, beliau ingin memberikan ilmu kepada muridnya seperti hal tersebut. Alhamdulillah, ra'ayna mazhar min mazahir rahmatin Nabi Muhammad SAW في هذا الإمام سلطان العلم والعلماء. Alhamdulillah, beliau bersyukur, kata beliau, aku telah melihat penampakan daripada rahmat Nabi Muhammad SAW di dalam beliau Al-Habib Salim Sultanul Ulama. عندما كانت هناك في جنوب اليمن حكومة ظالمة آذته أشد الإيذاء وعذبته أشد العذاب وسجنته وحاولوا قتله عدة مرات، وقد أعاذه الله ونجاه الله من جميع المحاولات بعناية الله سبحانه وتعالى. Dan pada saat beliau di sana pada zaman dahulu, di mana pemerintahan di Yaman Hadramut tersebut sangat zalim, beliau Al-Habib Salim pernah disakiti. Bukan hanya disakiti biasa, tidak, beliau juga pernah dipenjara, beliau juga pernah mau dibunuh, bahkan beliau itu mau untuk dibinasakan, beliau mau untuk dibunuh oleh pemerintah pada saat itu yang sangat zalim di daerah Hadramaut. وكثير ممن شاركوا في إيذائه والتجسس عليه وإبلاغه إلى تلك الحكومة الظالمة كان يعرفهم رضي الله تعالى عنهم. فعندما ذهبت تلك الحكومة الظالمة وذهب أولئك الذين شاركوا في أذيته وفي ظلمه، كيف كانت معاملته لأولادهم من بعدهم وعائلاتهم؟ كان يعطيهم النفقة ويعطيهم المال ولم يبالي بما صدر من أهلهم في الزمن الماضي من إيذائهم ومحاولة قتله رضي الله تعالى عنهم. Termasuk bukti rahmat dan kasih sayang beliau, dulu orang-orang yang telah menyakiti beliau, orang-orang yang membuat beliau hampir terbunuh, orang-orang yang telah memenjarakan beliau, orang-orang yang menyebabkan beliau disiksa, beliau ingat satu persatu mereka semua ini.
Tapi ketika pemerintahan yang zalim tersebut sudah sirna dan kembali ke dalam kemakmuran, Al-Habib Salim masih mengetahui siapa-siapa orang-orang yang telah menyiksa daripada beliau. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau bukan hanya melupakan hal tersebut, tapi beliau juga memberikan nafkah kepada orang-orang itu. Bukan hanya memberi kepada orang tersebut, tapi juga keluarganya diberi, bahkan anak-anaknya diberi uang, diberi nafkah oleh Al-Habib Salim, seakan-akan beliau menganggap apa yang telah terjadi kepada beliau dari hal-hal yang telah dilakukan oleh mereka, beliau sudah lupakan daripada hal itu. Itu adalah rahmat luar biasa yang beliau miliki. هذا هو وصف النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ووصف الحليم الذي أثنى عليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. Adalah ibadah Nabi besar Muhammad SAW. Sifat sabar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah contoh daripada sifat Nabi Muhammad. Bukankah Rasulullah SAW mempunyai sifat ya'fu amman zalamah, memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Yu'ti man haramah, memberi daripada orang-orang yang telah melarang, yang telah menyakiti, dan menyambung daripada tali silaturahim orang-orang yang telah memutus tali silaturahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam أمر أمته بالتراحم ليكون تراحمهم سبب لنزول الرحمة عليهم، وأنذرهم بارتفاع التراحم فإنه سبب نزول النقمة والعذاب والعياذ بالله. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada diri kita untuk saling mengasihi, saling berbuat baik, karena itu akan mengundang daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kapanpun sudah diangkat yang namanya rasa kasih sayang, rasa saling lembut dan menyayangi, mengasihi, maka pada saat itu pula rahmat Allah dan kasih sayang Allah pun akan diangkat oleh Allah. Rahmatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lis-saghir wal-kabir. مرة من المرات وهو خارج يمشي إلى سوق أصحابه وهم في بيعهم وشرائهم، كان من عادته أن يطوف عليهم حتى يعلمهم أدب البيع والشراء، حتى لا يقعوا في معاملات فاسدة ويقعوا في الربا. كان يلاحظ في كل حالاتهم حتى في بيعهم. Hari keluar dari rumahnya menuju pasar, melihat para sahabat-sahabatnya yang ada di pasar. Untuk apa? Mengajari kepada mereka tata cara jual beli yang baik, supaya tidak ada penipuan, supaya tidak ada riba, supaya mereka tidak mengerjakan daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab يقول من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا لأنه ما يسلم من الربا ومن المعاملات الفاسدة. Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata bahwa barang siapa yang dia tidak mempunyai ilmu terhadap syariat, maka hendaklah dia menjauhi pasar-pasar kami, karena mereka orang-orang kalau tidak punya ilmu masuk ke dalam pasar, maka mereka akan berbuat hal yang haram. وهو يمشي في طريقه إلى السوق إذ وجد بنتا صغيرة تبكي، فما سمحت له نفسه بأن يمضي وهناك طفلة صغيرة تبكي، فجلس إليها على التراب يجبر خاطرها. من اليوم لو وجد طفلا صغيرا يبكي ويتحسس منه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرحمة قد رفعت، ولو اقتدينا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لرحمنا الصغير ولا رحمنا الكبير. Dan pernah Rasulullah SAW di tengah-tengah beliau mengelilingi pasar. Tiba-tiba di pasar tersebut beliau mendapati ada seorang anak kecil tengah menangis. Kemudian Rasulullah SAW mendekat kepadanya. Beliau duduk di atas tanah
bagaimana Rasulullah SAW ingin untuk mendiamkan dan menenangkan anak tersebut. Ini adalah rahmat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beliau melihat ada anak kecil, beliau duduk ingin menenangkan. Kalau zaman sekarang mana yang namanya rahmat? Hari ini mana kita dapatkan rahmat? Telah diangkat yang namanya rahmat pada saat ini. Tidak pernah kita melihat ada seorang anak kecil menangis kemudian kita menghampirinya, kemudian kita duduk di depannya dan kita mencoba untuk menenangkan anak tersebut. وقال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهذه البنت الصغيرة: ما يبكيك؟ قالت: قد أرسلني أهلي لقضاء حاجة من السوق وأعطوني 4 دراهم لأشتري بها حاجة من السوق وقد أضعت 4 دراهم. فقال لها: لا تحزني، خذي هذه 4 دراهم واشتري حاجة أهلك وارجعي. فقالت: لكن أريد أن أشتري الحاجة. فأخذ بيدها يقودها حتى اشترت حاجتها من السوق وتركها وذهب. يتم تفقيه أصحابه في بيعهم وشرائهم رحمة. هذه من الرحمة عندما تنقذ أحد من الحرام، من المعاملة الفاسدة، من الوقوع في ترك سنة أو في فعل مكروه أو ترك واجب أو فعل حرام. هذا oleh keluargaku untuk membeli beberapa hajat dengan memberiku uang 4 dinar. Akan tapi uang tersebut hilang dan aku menangis ketakutan. Kata Nabi, tenang saja, jangan kamu menangis. Nih aku beri engkau uang 4 dinar. Dan apa hajat kamu? Apa yang ingin kamu beli? Aku hantarkan, kata Nabi. Dibawa, digandeng tangan anak perempuan tersebut, diantarkan oleh Rasulullah untuk untuk membeli daripada hajat-hajat yang diperlukan oleh keluarganya. Inilah rahmat daripada Nabi Muhammad SAW. Rahmat yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Beliau keliling-keliling di pasar hanya untuk mengajarkan kepada mereka mana yang halal, mana yang haram, untuk supaya mereka tidak jatuh terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk daripada rahmat seseorang, apabila dia melihat sesuatu yang tidak baik, dia berusaha untuk menyelamatkan orang tersebut sehingga tidak terjerumus ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. بعد أن أنهى تفقده لأصحابه رجع في طريقه صلى الله عليه وسلم فإذا تلك البنت جالسة على الطريق تبكي. فذهب إليها يجبر خاطرها: ألم تعطي الدراهم لتقضي حاجتك؟ ألم تأخذي حاجتك؟ قالت: نعم يا رسول الله، لكنني تأخرت على أهلي فأخشى إن ذهبت أن يضربوني. من اللي يهم؟ أعطيته الدراهم ثم رأيته يبكي مرة ثانية. هل بتوقف الدراجة حقك أو السيارة حقك وتتحسس من هذا الطفل اقتداء بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا العمل الذي بيتعمله مع هذا الطفل أعظم وأعظم من أمثال الجبال من الطاعات والصلوات والصيام. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW beliau pulang ke rumah. Di tengah perjalanan beliau dapati itu anak perempuan yang nangis tadi, dikasih uang oleh Nabi 4 dirham. Beliau mendapatinya nangis lagi. Kemudian Rasulullah SAW mendekat kepadanya dan berkata kepadanya, kenapa kau menangis kembali? Bukankah aku telah beri kau uang 4 dirham, 4 dinar, kata Rasulullah SAW. Kemudian anak tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini juga nangis karena aku takut pulang. Kenapa? Karena aku sudah terlambat, terlalu lama aku pulang ke rumah. Aku takut dimarahi, aku takut dipukul oleh keluarga. Rasulullah SAW ingat, lihat daripada akhlak Nabi. Beliau berhenti, beliau duduk, beliau tanya kembali padahal beliau sudah kasih uang 4 dirham. Ini adalah akhlak daripada budi pekerti Nabi Muhammad yang luar biasa. Di mana kita mendapatkan hal yang seperti begini? Apa yang kita lakukan ketika kita mendapati hal seperti begini? Apakah ketika kita di atas motor kita melihat anak kecil menangis kita akan menghampirinya? Atau kita di atas mobil kita melihat anak kecil menangis kita akan menghampirinya dan kita akan bertanya? Ketahuilah, pahamilah bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Nabi, amal seperti begini kelihatannya kecil, tapi itu bisa menandingi daripada amal-amal sholat yang luar biasa.
amal-amal yang sebesar gunung itu tidak akan seberapa besarnya dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah kepada anak perempuan tersebut. فقال لها وأين بيت أهلك؟ قالت آخر المدينة، في آخر المدينة بعيد. فقال أريني إياه، فذهب معها حتى تريه بيت أهلها، فذهب يجري بربع كيلو يمشي مسافة طويلة حتى وصل آخر المدينة، فقالت له هو هذا بيت أهلي. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, di manakah rumahmu? Ditunjukkan oleh anak perempuan tersebut, rumahku ya Rasulullah ada jauh sana, di ujung daripada kota Madinah, di pinggiran kota Madinah. Nabi Muhammad jalan, digandeng itu anak, diantarkan ke rumah daripada itu anak. Padahal rumahnya sangat jauh, berapa kilo Nabi Muhammad SAW beliau berjalan untuk menghantarkan daripada anak tersebut. Ini adalah akhlak daripada Rasulullah SAW. فلما وصل إلى بيت أهلها سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حد يرد في البيت، ما سمع رد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حد يرد السلام في هذا البيت، فقال ثالثا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلما لم يسمع الرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عادته ومن سنته أنه إذا سلم ثلاثا فلم يرد عليه أحد يرجع من على الباب ولا يدخل من غير إذن أهل الباب. كان كما اليوم من وجد الباب مفتوح دخل، أو مردود دفره ودخل، وربما وجده مغلق وتفرج من الزجاج لينظر. هذا ليس من أدب الشريعة، هذا مخالف لشريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا تدخلوا بيوتا حتى تستأذنوا له وتسلموا، لابد من الاستئذان حتى وإن كان الباب مفتوح. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan anak kecil, tapi tidak ada yang membalas dari dalam rumah, tidak ada jawaban. Kemudian Rasulullah SAW mengulang lagi, ya Nabi Muhammad mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih tidak ada jawaban. Kemudian Rasulullah SAW mengulang sampai 3 kali. Nabi Muhammad mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi tidak. Dia itu tadi melihat-lihat ke jendela, melihat-lihat. Kemudian Rasulullah SAW ketika beliau beranjak ingin untuk pulang, tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar ada jawaban dari orang yang ada di dalam rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرات ولم يرد أحد منكم السلام، وكأنهم كانوا داخل البيت وليس أحد في خارج البيت، ولم يرى أحدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله قد علمنا أن سلامك رحمة وبركة وأمان، فأردنا نستزيد من الله البركة والرحمة والأمان ببركة سلامك ودخولك إلى بيتنا. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ada jawaban, Nabi Muhammad mendekat kembali kepada rumah tersebut. Kemudian setelah dibuka, Rasulullah SAW berkata kepada mereka, kenapa aku ini mengucapkan salam sampai 3 kali tidak ada jawaban dari kalian? Apa sebabnya? Apakah kalian tidak ada di dalam? Atau kalian itu sengaja tidak mau keluar? Kemudian tuan rumahnya berkata, ya Rasulullah, bukan itu maksud kami. Maksud kami adalah ketika engkau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam engkau itu membawa rahmat buat kami. Salam engkau itu membawa kasih sayang buat kami. Dan kami ingin untuk supaya engkau mengucapkan salam
untuk ditambah ya Nabi, bukan satu saja tapi sebanyak 3 kali, karena kami ingin mendapatkan daripada doa salam dan rahmat darimu. هكذا نستنتج من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقه وآدابه لنقتدي به كما فعل العلماء العاملون. Dari kisah ini kita bisa mengambil daripada sebuah kesimpulan daripada akhlak daripada Rasulullah. Dan akhlak inilah yang diamalkan oleh mereka para ulama yang mengamalkan daripada ilmu mereka. فقال يا رسول الله هل لك حاجة فنقضيها؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما جئتكم لحاجة واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ أشفع في هذه البنت الصغيرة كأنها قد تأخرت عن حاجتها وخافت أن تعاتبوها أو تضربوها، فقالت هذا فقط. فقال يا رسول الله هي حرة لوجه الله. Kemudian tuan rumah tadi bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mempunyai hajat sampai engkau datang ke tempat ini? Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, aku ada satu hajat saja, tidak ada yang lain. Apa? Aku ingin menolong daripada seorang budak perempuan. Ternyata anak kecil tersebut adalah seorang budak perempuan. Dia itu tadi takut untuk pulang ke rumah karena dia merasa terlambat. Kalau dia sampai ke rumah, takut dimarahi oleh kalian sebagai tuan daripada budak perempuan yang masih kecil tersebut. Kemudian tuan rumah berkata, apakah untuk ini saja ya Rasulullah engkau datang kepada kami? Kata Rasulullah, iya, aku hanya untuk ini saja. Maka saksikanlah ya Rasulullah, sesungguhnya budak perempuan ini pada saat ini aku merdekakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. هذه الرحمة العظيمة ورث عنه أهل بيته الكرام الأئمة الأعلام، فإنهم جعلهم الله سبحانه وتعالى في هذا الكون رحمة، أمان لأهل الأرض كالنجوم أمان لأهل السماء. Rahmat inilah adalah rahmat Rasulullah yang diwarisi oleh mereka para a'immah, para imam, ulama. Mereka adalah rahmah dan mereka adalah orang-orang yang membawa keamanan untuk penduduk bumi ini. Seperti bintang-bintang yang ada di langit yang mereka menjadi keamanan untuk seluruh apa yang ada di atas langit tersebut. فإن خلفاء صلى الله عليه وآله وسلم ما دخلوا قرية إلا ودخل تلك القرية الأمان من الفيروسات والبليات. Karena sesungguhnya para khulafa, para pengganti Rasulullah, para ulama, tidaklah mereka masuk ke dalam sebuah tempat kecuali mereka itu tadi akan mendatangkan rahmat dan keamanan kepada seluruh yang ada di tempat tersebut. رأى بعض الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان قد نزل بهم بليات أو فيروسات، فرآه داخل تلك القرية، فأصبح الصباح يبشر الناس بالأمان وعدم الخوف من هذا المرض وهذا الطاعون. وما أدراك، قال لقد رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل هذه القرية ولا يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان إلا ويحل فيه الأمان وتنزل عليه الرحمة والبركة. Pernah suatu saat ada seorang yang soleh, dia masuk ke sebuah desa, melihat Rasulullah SAW. Ada orang soleh bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, masuk ke dalam sebuah tempat. Di tempat tersebut telah terjadi sebuah wabah yang melanda daripada tempat itu, sehingga banyak yang terkena penyakit. Kemudian orang soleh ketika melihat Nabi Muhammad di dalam mimpinya masuk ke tempat itu, keesokan harinya dia mengumumkan kepada seluruh penduduk bahwa insya Allah yang namanya wabah tersebut tidak akan bisa menyakiti kita lagi. Wabah tersebut akan mendatangkan kesembuhan, tidak akan ada yang sakit. Kemudian mereka bertanya, dari mana kamu tahu bahwa sesungguhnya wabah ini tidak akan menyebar kemana-mana lagi? Dia berkata, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpiku Rasulullah masuk ke desa ini, ke tempat ini, dan tidaklah Nabi Muhammad masuk ke sebuah tempat kecuali mendatangkan yang namanya rahmah dan keamanan. Oleh karena itu, kalian pun akan aman daripada berbagai macam wabah tersebut.
سيدنا علي زين العابدين حفيد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وارث من وراثه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي في الطريق فتعرضه أحد وسبه وشتمه أبلغ الشتم وأبلغ السب ولم يرد عليه بكلمة، لأنك إذا ردت على قليل الأدب صرت مثله، وإذا أسأت على من أساء إليك بخلق سيء صرت مثله، لكنه سكت رضي الله عنه ونظر إليه بعد أن فرغ من كلامه فقال له: ألك حاجة نقضيها؟ فاستحى ذلك الرجل. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebuah penampakan daripada akhlak dan rahmat daripada Rasulullah SAW. Pernah suatu saat ketika beliau berjalan, tiba-tiba ada seseorang datang menghampiri beliau, kemudian mencaci maki daripada beliau dengan luar biasa caciannya. Beliau tidak menjawab, beliau tidak berkomentar. Ya, jadi kalau ada orang mencaci jangan komentar. Kalau ada orang menghina diam saja, jangan dibalas. Kalau engkau membalas dengan balasan yang buruk, maka engkau akan seperti dia, sama dengan dia. Kalau ada orang menghina kita, kemudian kita balas hinaan, berarti sama-sama kita itu adalah terhina. Jadi kalau ada orang mencela, menghina, jangan hiraukan. Itulah yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika ada orang mencela beliau, beliau diam. Selesai dia mencela, Sayyidina Ali cuma berkata, "Alaka hajat? Apakah engkau ada hajat kepadaku sehingga aku bisa tunaikan dan aku laksanakan daripada hajat tersebut?" Mendengar hal itu, pencaci tadi merasa malu dia, kemudian dia minggir. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. Seperti yang dikatakan oleh seorang syair, apabila ada orang tolol, dia orang bodoh, dia itu tadi berkata buruk kepadamu, maka jangan kamu jawab. Jawaban yang terbaik untuk orang yang seperti ini adalah as-sukut, diam. فلما كان الليل بعد العشاء ذهب سيدنا علي زين العابدين لبيت ذلك الرجل الذي سبه وطرق بابه. Dan pada malam harinya, Sayyidina Ali Zainal Abidin mendatangi daripada rumah si pencaci tadi itu. Kemudian beliau mengetuk daripada pintunya. ففتح الباب له رضي الله تعالى عنه وقال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد عليه السلام. Kemudian setelah diketuk oleh beliau, dibuka oleh tuan rumah. Kemudian beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh tuan rumahnya, Waalaikumsalam warahmatullahi. فقال له: يا أخي إنما قلته في من كلام في السوق إن كان حقا ما نسبتني إليه من هاتيك الصفات فالله يغفر لي، وإن كان كذبا وافتراء وبهتان وليس مني فيه شيء فالله يغفر لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذهب يمشي. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin berkata kepada orang tersebut yang telah mencacinya, "Ya akhi, wahai saudaraku, kalau seandainya apa yang kau katakan tadi ketika aku berjalan di pasar, apa yang kau cacikan kepadaku itu adalah sebuah hal yang benar, bahwa apa yang kamu katakan iya benar, aku ini tadi melakukan hal tersebut, mudah-mudahan Allah mengampuni daripada dosaku. Dan kalau seandainya apa yang engkau katakan itu tadi salah, mudah-mudahan Allah mengampuni daripada dirimu." Itu yang dikatakan oleh beliau, dan beliau pun pamit seraya beliau berkata, "Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." فلما ذهب سيدنا علي زين العابدين تبعه ذلك الرجل وقبل رأسه ويديه ورجليه وهو يقول: أشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ketika Sayyidina Ali pun keluar dari rumah tersebut, kemudian orang itu merasa malu dan mendekati Sayyidina Ali. Dicium tangannya, dicium jidatnya, dicium dahinya, seraya orang tersebut berkata, "Aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW." والله
لا أقف موقفا تكرهه مني أبدا. Demi Allah, semenjak ini aku tidak akan melakukan sesuatu yang engkau tidak sukai selamanya. والله لا أقف مع أحد يبغضك أبدا. Dan demi Allah, sejak ini aku tidak akan berada di barisan orang-orang yang membenci kamu. تحولت شدة العداوة وشدة البغض إلى محبة شديدة. لماذا؟ لأنه ما عامله بنفس المعاملة. فإذا عاملت السيئة بالحسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Kenapa orang tersebut bisa berubah seketika pada saat itu? Ya, karena beliau itu memperlakukan orang yang berbuat buruk kepadanya dengan kebaikan. Kalau sudah engkau melakukan daripada hal tersebut, maka sesungguhnya engkau akan menjadi pelindung baginya kelak nanti. فصار من كبار خدامه ومريديه رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. وهكذا هم أهل الرحمة الذين يعالجون العباد ويرحمون العباد، فهم أقرب لرحمة رب العباد. من كان أرحم بالعباد فهو أقرب لرحمة رب العباد، وأحب العباد لرب العباد من كان أرحمهم لعباده وأنفعهم لعباده. Akhirnya orang tersebut menjadi pengikut daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin dan menjadi khadim daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Inilah contoh daripada akhlak daripada Rasulullah SAW. Contoh daripada akhlak mereka orang-orang yang mempunyai rahmat. Dan ketahuilah dan pastikanlah, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah orang yang paling rahmat kepada sesama manusia. Dan orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Khaliqul Ibad, adalah arhamuhum li ibadih, yang paling rahmat kepada hamba Allah. وهكذا حق النبي محمد على أمته نشر شريعته ونشر أخلاقه، وحق المشايخ والعلماء على مريدين نشر علومهم وأخلاقهم ليقتدي الناس بهم فتتضاعف لهم الأجور في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة. Begitulah cara daripada untuk menyebar luaskan yang namanya agama, menyebar luaskan daripada ilmu Nabi besar Muhammad. Begitu pula kepada murid-murid dari seorang guru, hendaklah dia itu tadi menyebarkan daripada tata cara gurunya untuk menyampaikan daripada ilmu, sampai ilmu tersebut akan berada dan bercokol menyebar di mana-mana. الله يوفقنا وإياكم لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه ويوفقنا لنشر شريعته يا رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk, hidayah dan taufik untuk bisa mengikuti daripada akhlak Rasulullah dan menyebarkan akhlak Nabi Muhammad. ويبارك لنا ولكم في هذه الجلسة فلا ننصرف إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية يا رب العالمين. Dan memberikan barakah kepada diri kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء والمريدين بآبائهم وأمهاتهم وبمشايخهم. Dan menjadikan diri kita adalah orang yang paling berbakti daripada anak-anak murid-murid kepada mereka, orang-orang tua kita dan mereka para guru-guru kita. ويغفر لصاحب هذه الحولية سيدنا وإمامنا وقدوتنا الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، ويجعله إن شاء الله رفع فعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويخلف بخلف صالح في أهله ومريديه ومحبيه، وتنزل الرحمة على هذه البلد ببركة هذه الحولية يا رب العالمين. Dan mudah-mudahan beliau Al-Habib Salim yang kita hauli pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan daripada derajat dan ruh daripada beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menggantikan daripada beliau dari keluarganya, daripada murid-muridnya, insyaallah diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan berkat acara haul pada malam hari ini, haul daripada beliau membawa keamanan dan rahmat kepada seluruh daripada penduduk yang ada di sekitar sini. وينشر في هذه البلاد إندونيسيا ويجعلها مظهرا لمظاهر الدين ومظهرا من مظاهر شريعة النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين وفي سائر الأقاليم في الدنيا يا رب العالمين. Mudah-mudahan
negara kita, negara Republik Indonesia ini akan menjadi sebuah penampakan daripada syariat Nabi besar Muhammad SAW, penampakan daripada Islam di seluruh daripada dunia. Amin ya rabbal alamin. واحفظ هذه البلاد من الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن من شر البليات والأذيات والفيروسات ويحفظ سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada bilad ini, negara ini dari berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian, berbagai macam virusat, berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan untuk negara kita ini. عن هذه الجلسة المباركة إلا وقد عزم كل واحد منا على تحويل حالته من حالة حسنة إلى أحسن ومن سيئة إلى حسنة. Dan kita berniat tidak keluar daripada majlis ini kecuali kita sudah punya keinginan untuk bisa lebih baik dari keadaan yang buruk yang telah lewat di dalam kehidupan kita menjadi keadaan yang lebih baik di hari yang akan datang. وأن يعزم كل واحد منا أن يبدل سيئاته الماضيات إلى حسنات جديدة. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan daripada keburukan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan-kebaikan yang begitu jelas dan tampak. الله يغفر لنا ولكم ما مضى ويحفظنا فيما بقي وما هو Allah آت. Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita yang telah lewat dan yang akan datang. ويصلحنا ويصلحكم ويجعلناكم صالحين مصلحين ويحببنا للصالحين ويحبب إلينا الصالحين ويقربنا إلى الصالحين ويقرب منا الصالحين ويخلقنا وإياكم بأخلاق عباده الصالحين. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada diri kita semuanya, menjadikan kita orang-orang yang soleh, menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan orang-orang soleh, dan mudah-mudahan Allah mendekatkan diri kita dengan orang-orang soleh. ويصلح لنا ولكم الأولاد والبنات والزوجات يجعلهم صالحات طائعات عابدات راضيات مرضيات لله رب البريات. Mudah-mudahan Allah memperbaiki daripada keadaan anak-anak kita, istri-istri kita ke dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala dijadikan adalah sebuah hal yang dibanggakan oleh Allah. فجزا الله خير من كان سببا في هذا الاجتماع وفي هذا الجمع. الله سبحانه وتعالى يبارك فيه ويخلف عليه برزق واسع يعين على طاعة الله وذرية مباركة يكون فيهم العلم باقي إلى يوم الدين يا رب العالمين، ويعمر المنازل بأهلها ويجعل بيوتنا وبيوتكم ومعاهدنا ومساجدنا ومصلياتنا مستقرا للعلوم النافعات. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang setimpal kepada siapapun yang telah mensukseskan daripada acara ini, dan mengganti daripada mereka dengan ganti yang lebih banyak, yang lebih baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keturunan-keturunan yang salehah, ilmu insyaallah diberikan kepada mereka dan seluruh daripada keturunannya. Amin ya rabbal alamin. اللهم يا من وفقها الخير الخير وحرم عليه وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا عضاد نقمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الغمة عن الأمة، اللهم اشف الغمة والكربة، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم ارفع ما نزل بالمسلمين واصرف الأذيات والبليات واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات، واغفر لنا من مضى وحفظنا فيما بقي وما هو آت، واجعلنا من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات، واحفظنا من أذى المؤذين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. واصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. واحفظ هذه البلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من الأذيات والفيروسات
وأعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين أينما كانوا وحيثما كانوا يا رب العالمين. ولا ننصرف وإياكم بهذه الجلسة المبارك إلا وقد انتفعنا في ظاهرنا وفي باطننا وقضى الله حاجاتنا حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله سيد أهل الدنيا وسيد أهل الآخرة. ويرفع الله البلاء عن هذه الأمة وعن هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا رباه يا غوثاه يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك وأطل أعمارنا في طاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعل آخر كلامنا الدنيا بعد انقضاء أجلنا مع طول العمر في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها الله إن شاء الله تعالى من آمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا واصلح بها قوالبنا واصلح بها بناتنا ونساءنا وأحوالنا بها إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا الله يا كبير يا عزيز يا متعال. خلينا عن سيد الخصال ووفقنا للتحلي بسيد الخصال بجاه نبيك محمد مولى بلال. احفظنا من احوال الجهال وسوء الفعال يا ذا النوى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. حين حياة طيبة حجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.